quwwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kitab Minhajul Abidin, muka surat berapa? Jemput minum Jemput minum belakang. Ni air dalai koleh. 82. 82. Minhajul Abidin Rumi 82. Perenggan? Sambung tu kemenangan lah. Syair lah, sambung syair. Bukan dah baca itu? Belum. Dah. 90. Ada yang tinggal tu. Kita baru 90. Kita baru 90. Oh, kita baru 90. Pisang itu dah baca ke? Belum lagi Zat. Belum nak masuk. Alhamdulillah. Tenang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 82. Surat 82. Minhajul Abidin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, sebelum tu kata musannif rahimahullah ta'ala 81 dulu perenggan. Sebelum tu kata musannif, dan disebut di dalam akhbar dan disebut di dalam akhbar, dalam hadis, bahawasanya bumi ini lipat bagi mereka itu. Bagi siapa? Wali-waliullah tu. Bagi wali-waliullah, ada di kalangan wali-waliullah yang Allah mengurniakan karamah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bumi ini dilipat bagi mereka itu. Apa maksud bumi dilipat bagi mereka itu? Yakni perjalanan yang jauh menjadi sebentar maksudnya. Sejauh apa pun di sisi mereka menjadi sebentar. Pada adatnya mustahil tempat yang jauh itu nak disampai dengan masa yang singkat. Tapi dengan sebab kemuliaan yang Allah kurniakan kepada wali-waliullah, ada di kalangan mereka yang diberi oleh Allah karamah, maknanya Allah menyingkatkan perjalanan mereka sejauh apa pun.
Itu kemuliaan yang Allah hadiahkan. Bukan itu tujuan mereka bersungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah. Bukan. Bukan matlamatnya bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah zahir dan batin. Bukan niatnya untuk mendapat karamat. Bukan. Itu hadiah daripada Allah. Bukan tujuan dia beribadat bersungguh-sungguh supaya Allah kurniakan kepada mereka kelebihan-kelebihan. Bukan. Bukan. Jadi seandainya seseorang itu bermati-matian di dalam melakukan ibadat, di dalam hatinya inginkan karamah, maknanya hatinya tidak sampai kepada Allah. Hatinya tidak sampai kepada Allah, maknanya dia beribadat untuk makhluk Allah. Karamah tu makhluk, kemuliaan tu makhluk Allah. Jadi kalau kita bermati-matian menjaga amal, melakukan amal, banyak sembahyang, banyak zikir, banyak wirid, supaya Allah kurniakan kepada kita benda pelik-pelik, maknanya kita beribadat untuk tujuan nak mendapatkan makhluk Allah. Nak mendapatkan makhluk Allah, bukan nakkan Allah, tapi nakkan makhluk Allah. Jadi di situlah terdindingnya hamba tadi. Terdindingnya hamba tadi daripada Allah, tak sampai juga kepada Allah kerana terdinding dengan makhluknya. Tapi di sini contoh-contoh wali-waliullah, di antara contoh karamah yang Allah kurniakan. Waalaikumsalam. Di antara karamah yang Allah kurniakan kepada wali-walinya, melipatkan bumi. Lipat bumi ni maknanya jadi cepatlah. Kalau kita nak ke Shah Alam, biasa naik kereta 2 jam, 2 jam, dia boleh sampai sekelip matanya. Dia boleh sampai sekelip mata sahaja dengan kekuasaan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuasaan Allah. Kita berjalan secara adat tu pun ditolong oleh Allah. Betul tak? Kita berjalan mana-mana tu, nak pergi mana-mana, walaupun pada zahir naik motor, naik kereta, naik bas, hakikatnya adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah juga, betul. Siapa yang menggerakkan kenderaan tu kalau bukan Allah? Jadi tak pelik bagi orang yang mengenal Allah, tak pelik pun. Tak menjadi satu kepelikan pun, kerana dah memanglah itu kekuasaan Allah Ta'ala. Nak pergi sejauh mana, 2-3 minit sampai, tak ada masalah. Kalau Allah kehendak, jadilah. Dan menyeru mereka itu. Jadi hati-hati, jangan bermati-matian beribadat nakkan karamat. Jangan. Kita beribadat nak redha Allah. Moga-moga Allah redha kita, moga-moga Allah terima kita sebagai hamba dia. Sebagai mudah-mudahan Allah bagi kebaikan, kebajikan. Ada pun anugerah Allah itu atas Allah lah. Allah nak bagi siapa-siapa, ikut dia lah. Ikut dia. Takut nanti terdinding, maknanya terdinding hati kita, tak sampai kepada Allah, tapi nakkan makhluk tu, nakkan pelik tadi. Kita kata sekarang ni, zaman sekarang ni harga minyak mahal, jalan pun sesak, jadi aku nak bermati-matian ibadat supaya Allah naikkan martabat aku jadi wali. Nanti aku boleh pergi mana-mana, tak payah pakai kenderaan. Allah boleh bagi, Allah boleh bagi, tapi sesat. Bagi sesat dalam tujuan ibadat. Sesat dalam tujuan ibadat tu. Tujuan itu sesat. Jalan ibadatnya zahirnya betul lah, dah semayang kuat, puasa kuat, zikir gini, baca Quran, mengaji, betul dah, perjalanannya zahirnya betul dah. Tapi yang sesatnya mana? Tujuan itu. Tujuan ibadat tu sesat dah. Samalah kita bermati-matian berhijrah, nak orang puji kita. Sesatlah tujuan tu. Padahal ibadat tu betul dah, tapi tujuan tu dah disesatkan oleh nafsu. Nak orang pandang, nak orang hormat, nak orang sanjung, nak orang viralkan tentang kita. Na'udzubillah. Moga Allah pelihara kita semua, amin ya rabbal alamin. Itu maksiat hati yang halus-halus lah tu, kalau tak perasan. Maksiat hati yang halus-halus,
yang duduk pada orang yang beribadat. Bahawasanya bumi ini dilipat bagi mereka itu dan menyeru mereka itu dengan tahiyat dan memberi haluan dengan bagai kebajikan dan karamah. Makna makhluk-makhluk Allah ni mengalu-alukan mereka, memuliakan mereka. Bukan Allah saja, bukan Allah saja memuliakan, bahkan makhluk-makhluk Allah pun memuliakan mereka. Siapa tadi? Wali-waliullah tu. Kalau Allah memuliakan, maka yang lain pun akan memuliakanlah. Kalau Allah hina, yang lain pun akan turut menghinalah. Maka kesukaan bagi mereka itu dengan barang yang didapat mereka itu dengan dia barang. Jadi dengan karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka itu, menjadi asbab kegembiraan di dalam hati mereka. Memandang bahawa betapa hebatnya kekuasaan Allah. Dia tak pandang diri dia. Dia tak pandang yang dirinya hebat sebab ada karamah tu. Bahkan mereka semakin merasakan kebesaran kekuasaan Allah atas diri mereka tu. Yang mana Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka benda yang pelik-pelik. Dia bukan pandang diri dia, pandang Allah Ta'ala tu. Hebatnya lah Allah. Bukan pandang karamah tu yang hebat, yang memberi karamah tu yang yang hebat. Macam kita ni merasakan hebatnya Allah yang menjadikan kita sekarang boleh berfikir. Hebatnya Allah yang menjadikan kita sekarang boleh mendengar. Hebatnya Allah yang menjadikan kita boleh melihat, boleh membaca, boleh bercakap, boleh hidup. Ni sekarang ni, bukankah kita ditadbir oleh Allah sekarang dan bila-bila pun? Cuma hati kita yang lupa, betul? Jadi itulah hakikatnya. Jadi orang-orang yang betul-betul mengingati Allah tu, yang arif billah tu, hatinya sentiasa mengingati Allah, sentiasa merasakan kebesaran Allah, sentiasa merasakan kehadiran Allah Ta'ala tu. Hati mereka tak lalai dengan Allah, tak lalai dengan Allah. Jadi mereka merasakan subhanallah, hebatnya lah Allah. Subhanallah, hebatnya lah Allah. Hebatnya lah, hebatnya lah subhanallah, hebatnya lah Allah. Yang mana sekarang ni menjadikan kita boleh membaca, boleh mendengar dan sebagainya. Maka kesukaan bagi mereka itu dengan barang yang ni, dengan nikmat lah yang diperolehi oleh mereka itu. Jadi mereka bukan gembira dengan nikmat tu, mereka gembira dengan yang memberi nikmat. Kita gembira dengan nikmat. Kita, hati kita tersangkut dengan nikmat tu, betul tak? Bila sihat, kita seronok dengan sihat, bukan seronok pada Allah yang memberi sihat. Jadi hati kita tersangkut kat situ. Kalau kaya, kita seronok dengan kaya tu, bukan seronok pada Tuhan yang memberi kekayaan. Begitulah seterusnya. Kalau dia selamat daripada musibah, dia seronok sebab dia seronok pada selamat tu. Dia bukan seronok pada Tuhan yang memberi keselamatan pada diri dia. Itu nak menunjukkan mata hati kita tak sampai kepada Allah, tak sampai kepada Allah. Dan telah membaikkan oleh Allah Ta'ala akan azau, yakni sabarnya orang yang lalai daripada menilik di dalam membaikkan dirinya. Dan telah membaikkan Allah akan azab, yakni sabarnya.
dan telah membaikkan Allah Ta'ala akan azau, yakni membaikkan, menyempurnakan kesabaran orang yang lalai daripada menilik di dalam membaikkan dirinya. Maksudnya apa tu? Yakni semoga Allah Ta'ala memperelokkan kelalaian orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki diri orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong, membantu, membaikkan hati-hati hamba-Nya yang lalai. Daripada menilik di dalam membaikkan dirinya. Makna orang yang lalai di dalam nak memperbaiki diri, leka, lupa, lalai dalam usaha nak memperbaiki diri. Jadi hamba-hamba Allah tadi tu ada yang merasakan kelepasan, merasakan selamat, padahal mereka tidak berusaha memperbaiki diri. Mereka merasakan mereka boleh selamat nanti di hari kiamat, meskipun mereka duduk berseronok dengan kelalaian tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki hati-hati orang yang lalai dalam memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki kelalaian orang yang lalai daripada menyelamatkan diri. Jadi seolah-olahnya kita kita akan mampu, seolah-olahnya kita mampu bertahan, kita mampu bersabar menghadapi segala azab siksaan Allah. Seolah-olahnya kita ni dalam keadaan kita leka ni, tak nak baiki diri, tak nak baiki hati, tak nak dekat dengan Allah ni, seolah-olahnya kita ni orang-orang yang boleh bertahan dengan azab Allah tu. Faham tak tu? Mudah-mudahan maksudnya ginilah, kita merasakan yang diri kita tak kisah dan tak peduli pun dengan azab yang menanti kita. Dalam keadaan lalai kita ni, tak kenal Tuhan, tak nak ibadat, tak nak taubat, tak nak bersihkan hati. Jadi kita ni seolah-olah macam akan dapat bersabar menahan azab Allah, padahal hakikatnya kita takkan mampu nak menahan azab Allah. Tapi sikap kita tu, sikap lalai kita tu, macam kita ni mampu bertahan. Buktinya mana? Kita tak bergaduh pun, maksudnya kita tak bersegera pun nak baiki diri kita. Kita tak bergaduh pun, tak bersegera pun nak memperbaiki hati kita. Kita tak bersegera pun nak membaikkan hati kita, nak mengubati hati kita daripada pelbagai benda-benda haram yang duduk dalam hati kita. Ada hasad, kita biarkan. Ada dengki, kita biarkan. Ada dendam, kita biarkan. Ada riak, ujub, kita biarkan. Cinta dengan dunia, kita biarkan. Itu maksiat hati. Yang maksiat zahir lain pula. Maknanya kita tak ada bertindak pun. Kita tak bertindak pun nak memperbaiki. Seolah-olah macam kita ni boleh bertahan menghadapi azab Allah. Kelakuan kita tu, walaupun kita tak cakap kita tahan dengan azab Tuhan, tapi kelakuan kita tu, lisanul hal, kelakuan kita tu seolah-olah memberitahu kepada orang yang kita ni boleh tahan azab Allah, tapi tak cakap. Lisanul hal. Lisanul hal ni makna keadaan seseorang tu, kelakuan seseorang yang menceritakan sesuatu. Tu lisanul hal. Lisanul hal, lidah kelakuan. Maksudnya kelakuan kita ni seolah-olah memberitahu. Faham tak tu? Lisanul hal. Contoh kita tengok kawan kita, jumpa-jumpa tengok dia murung aja,
senyap je, tak banyak bercakap pun hari tu, tak sama macam hari sebelum. Jadi kelakuan itu seolah-olah memberitahu yang dia tu sedih, contoh. Tu maksud lidah kelakuan, lisanul hal. Jadi kelakuan kita ni yang tak peduli mengaji, yang tak nak belajar agama, yang menangguh-nangguhkan menuntut ilmu, yang menangguh-nangguhkan nak membaiki hati, yang menangguh-nangguhkan nak menghiaskan hati. Jadi kelakuan kita tu seolah-olah kita ni nanti akan bersabar, makna tahan, boleh tahan azab Allah Ta'ala tu. Kelakuan kita. Dah kalau macam mana pula kelakuan orang yang menunjukkan bahawasanya diri mereka takkan boleh sabar dengan azab siksaan Allah. Tengoklah keadaan kelakuan alim ulama, orang-orang soleh tu. Tengok keadaan dan kelakuan mereka tu, dengan ibadatnya, tak peduli hal orangnya, sibuk membaiki dirinya, sibuk dengan solatnya, sibuk dengan urusannya, tak ada masa nak ambil tahu hal dosa maksiat orang. Dia membersihkan hatinya sungguh-sungguh. Itu kelakuan yang nak bagi tahu yang dia takkan sanggup menahan azab Allah. Tu kelakuan orang yang tak sanggup menahan azab Allah. Apa yang Allah suruh dia buat dengan sempurna, apa yang Allah larang ditinggalkan dengan sempurna. Itu kelakuan orang yang tidak sanggup menahan azab Allah. Kelakuan kita ni yang tak nak mengaji, tak nak semayang, tak peduli halal haram, tak peduli nak menuntut ilmu. Kelakuan kita ni kelakuan orang-orang yang macam boleh bertahan dengan azab Allah. Azab Allah. Boleh faham gitu. Baik, itu maksud dia. Jadi mudah-mudahan Allah membaiki hati kita ni. Mudah-mudahan Allah baiki hati kita ni. Hati kita ni, hati orang-orang macam kita ni, hati yang seolah-olah boleh sabar ni, menahan azab Allah, padahal kita takkan sanggup nak menahan azab Allah. Mudah-mudahan Allah baiki hati kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Dan menolong akan orang yang menuntut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita. Orang-orang yang nak menuntut keredaan Allah, orang yang tak sampai lagi kepada redha Allah, mudah-mudahan ditolong oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan orang yang bersungguh-sungguh nak menuntut kebaikan, yang nak mencari keredaan Allah, mudah-mudahan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya sampai kepada maksudnya, supaya sampai kepada maksud ibadat tadi tu, iaitu redha Allah. Mudah-mudahan kita semua ni mudah-mudahan kita semua ni yang belajar, yang mengaji ni, masuklah juga anak bini kita semua, kawan-kawan kita, kenalan kita semua, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana-mana orang yang ibadat, yang maksud dia tu beribadat, maksudnya nak redha Allah, mudah-mudahan ditolong oleh Allah sampaikan kepada maksudnya, supaya sampai maksud Allah. Maksud ibadat tadi iaitu mendapat redha Allah. Redha Allah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Jadi orang-orang yang maksud ibadatnya nak dapat redha Allah, mudah-mudahan ditolong. Sebab kalau tak ditolong oleh Allah, mustahil kita akan mendapat redha Allah. Kita takkan dapat membuat benda-benda yang menjadi asbab Allah redha kepada kita. Kita takkan boleh membuat sebab-sebab yang menjadikan Allah redha kepada kita kalau tidak dibantu oleh Allah. Ni contohnya, ni menuntut ilmu ni benda yang Allah redha. Menuntut ilmu ni perkara yang Allah redha, benda yang Allah kehendak dan yang Allah redha dan yang Allah suruh. Kita takkan mampu menuntut ilmu ni. Mustahil kita boleh duduk dalam majlis ni kalau tidak dibantu oleh Allah. Kalau tak dibantu oleh Allah, membuat yang baik, meninggalkan yang haram, tu kalau Allah tak tolong, tak dapat kita. Tak boleh buat macam tu, tak dapat redha Allah. Dan sesungguhnya telah menetapkan bagiku pada sifat hal seumpamaku beberapa abiyat.
beberapa abiyat. Maksudnya dia kata apa? Dan sesungguhnya telah menetapkan bagiku pada sifat hal seumpamaku beberapa abiyat. Abiyat tu beberapa bait syair. Jadi beberapa rangkap syair yang nak menyatakan, yang nak menceritakan tentang diri dia yang sedang terumbang-ambing. Jadi syair ni nak menceritakan tentang keadaan dia yang sedang terumbang-ambing. Kemenanganlah yang menuntut dan berhubung oleh yang waslun. Kemenanganlah yang menuntut dan berhubung oleh yang waslun. Maksudnya apa? Ya Karim, maksudnya apa tu? Kemenanganlah yang menuntut dan berhubung oleh yang wasil, yakni telah berhasil. Akan berhasillah kemenangan orang yang menuntut keredaan. Mana-mana orang yang menuntut hidup di atas dunia ni nak tuntut redha Allah. Siapa-siapa yang hidup atas dunia ni maknanya yang tujuan dia ibadat, nak tuntut, nak cari. Nak tuntut makna nak cari redha Tuhan, nak Allah, nak Tuhan suka dengan dia, nak Tuhan seronok dengan dia. Tu tujuan dia hidup ni, supaya Tuhan seronok dengan dia, Tuhan terima dia, Tuhan redha dengan dia. Jadi dia buat baik, dia buat apa yang Tuhan suruh, dia meninggalkan apa yang Tuhan larang tu, dengan niatnya, maksudnya supaya Tuhan tu redha dengan dia. Jadi orang yang niatnya beribadat nakkan redha Allah, pasti dapat akan dapat kemenangan, akan dapat kejayaan. Sebaliknya orang yang berbuat baik ataupun yang hidup atas dunia ni bukan yang dituntutnya Allah, tapi yang dituntutnya selain Allah. Kita bermati-mati buat benda baik, bermati-mati tinggalkan maksiat dan sebagainya, bermati-mati bersusah payah membuat kebaikan. Tapi yang kita tuntut apa? Redha makhluk. Redha supaya manusia seronok dengan kita, supaya manusia boleh terima kita, supaya manusia baik dengan kita, supaya manusia memuji-muji kita, supaya manusia menghormati kita. Maksudnya bukan nak redha Allah, tapi nak redha makhluk. Ini takkan dapat kemenangan. Dia takkan dapat kemenangan walaupun pada zahir nampak macam dia dah berjaya. Walaupun pada zahir nampak macam dia dah berjaya dah. Zahir nampak macam orang soleh dah. Zahir nampak macam orang solehah dah. Tutup aurat, mengaji, macam-macam lah kebaikan buat Tapi oleh kerana dalam hatinya tadi yang dicari redha makhluk, maka dia takkan dapat kemenangan. Walaupun manusia menyangka yang dia tu ahli ibadat, walaupun manusia menyangka yang dia tu orang soleh, solehah, tapi di sisi Allah dia bukan orang soleh, di sisi Allah dia bukan orang solehah. Walaupun keterampilan dia tu macam orang soleh, solehah dah, sembahyang, baca Quran, mengaji rajin, tutup aurat, zahirnya nampak macam orang soleh-solehah dah, tapi Allah tak terima juga dia. Sebab dia buat semua tu nak meraih apa? Redha manusia. Jadi kalau nakkan kemenangan yang hakiki, kena tuntutlah redha Allah Ta'ala. Kena bersihkan hati kita daripada niat-niat yang bangsa keduniaan tadi.
Dan dapat sampai kekasih dengan ahbab. Ahbab. Dan dapat sampai kekasih dengan ahbab. Maknanya dan sampailah dan tersambunglah, dan bersambunglah dan berhubunglah hamba tadi dengan ahbabnya, dengan kekasihnya, iaitu Allah. Jadi mana-mana orang yang menuntut redha Allah, dia akan dapat kemenangan, dan bersambunglah dia dengan kekasih dia, iaitu Allah. Bersambunglah dia dengan Allah Ta'ala, bersambunglah dia dengan kekasihnya. Dan tinggallah kami mudhabdhabun, dan tinggallah kami ni. Kan tadi dia kata syair ni nak menceritakan tentang diri dia yang terumbang ambing atas dunia, terumbang ambing. Tak tahu tempat nak tuju. Nak kata cari dunia pun tak juga. Nak kata cari akhirat pun tak juga. Terumbang ambing gitu. Terumbang ambing gitu. Dan tinggallah kami mudhabdhabun, antara tercengang-cengang. Dan kita ni yang bukan maksud atas dunia ni buat baik nak redha Tuhan, yang tidak berhubung dengan Tuhan, kita ni terumbang ambing lah, tercengang-cengang gitu, terkontang-kanting tanpa dapat berhubung dengan Allah, tanpa dapat berhubung dengan Tuhan. Hati kita tak bersambung dengan Tuhan, hati kita tak berkasih dengan Tuhan, tak ada connection hati kita dengan Allah. Tapi hati kita tu berhubung dengan dunia, ataupun dengan yang selain Allah. Yang kita cinta bukan Allah, tapi yang kita cinta makhluk Allah, tuan-tuan. Jadi terkontang-kanting lah. Kita yang macam tu hatinya bukan mencintai Allah, tapi cinta makhluk. Duk tinggal lah atas dunia ni terkontang-kanting, tercengang-cengang, terumbang ambing, kerana dalam keadaan hatinya tidak berhubung dengan Allah. Hatinya tidak berhubung dengan Allah Ta'ala. Terputus hubungan dia dengan Allah. Terputus hubungan dia dengan Allah. Putus cinta putus cinta dengan kekasih. Terputus cinta dengan kekasih. Sebab apa? Tujuan hidup tadi bukan nak redha Allah. Bukan tujuan hidup nak redha Allah. Jadi terputuslah cinta dia tadi kepada Tuhan dah. Terputuslah, tinggallah dalam keadaan putus cinta dengan Tuhan, terombang-ambing dia. Antara had sampai beroleh wisal dan ijtinab. Antara had sampai beroleh wisal dan ijtinab. Ijtinab antara had sampai, makna duk tengah-tengah, terkontang-kanting, terumbang-ambing, duk tengah-tengah. Nak kata berhubungan Tuhan pun tak gak, terputus, duk tengah jalan antara persimpangan. Persimpangan duk bingung. Nak kata sampai dengan Tuhan beri tak? Nak kata jauh dengan Tuhan, nampak ibadat dah.
Nampak gaya ibadat dah tu, rajin dah semayangnya, tutup aurat dahnya, baca Qurannya, mengaji pagi petang siang malam, tapi sebenarnya tak sampai pun kepada Allah. Sebab maksud dia tadi bukan nak redha Allah. Maksud dia bukan nak redha Allah. Itu yang menjadikan dia tadi terkontang-kanting di persimpangan ataupun di pertengahan dua jalan. Nak kata sampai pun tidak, nak kata tak sampai pun tidak. Dia menceritakan keadaan diri dia, menceritakan keadaan sifat diri dia tu. Kami harap akan hampir dengan menjauhkan, dan ini kami harap akan hampir dengan menjauhkan, kami harap akan hampir dengan menjauhkan, dan ini syair tu macam tu lah ayat ni. Pening kita nak baca. Dia yang bersyair dia faham lah. Kita yang nak baca syair dia tu kami harap akan hampir dengan menjauhkan. Maksudnya apa? Kita ni, kami, makna kami ni harap hampir dengan Allah. Aku ni harap-harapnya dekat dengan Tuhan, tapi dalam keadaan aku ni membuat benda-benda yang tidak diredha oleh Allah. Itu maksudnya. Kami harap akan hampir, yakni harap-harapnya dekat dengan Allah. Harap-harapnya kita ni dekat dengan Allah, tapi dengan menjauhkan, maksud menjauhkan diri daripada Allah. Kita jauhkan diri daripada Allah, tapi harap dekat dengan Allah. Faham tak? Harap-harap kita ni Allah redha lah, tapi kita buat benda yang Allah benci. Maksud mudah faham. Allah suruh solat, kita tak solat. Allah suruh ngaji, kita tak ngaji. Allah suruh tutup aurat, kita tak mau. Allah suruh bersihkan hati, kita tak mau. Tapi harap dekat dengan Allah. Mana boleh? Mana boleh? Sebab perbuatan kita tu perbuatan yang menjauhkan Allah. Kalau nak dekat dengan Tuhan, nak dekat dengan Allah, kena patuhlah. Kena patuhlah. Dia suruh sabar, kena sabar. Dia suruh pemaaf, kena jadi pemaaf. Dia suruh jadi orang sangka baik, kena sangka baik. Dia suruh tawaduk, merendah diri, kena tawaduk, merendah diri. Buang hasad, kena buang. Jangan dendam, kena buang dendam. Barulah ada harapan dekat dengan Allah. Tapi tak kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kau redha dah aku, ya Allah. Mudah-mudahan aku ni, mudah-mudahan kau terimalah aku, mudah-mudahan kau redha lah kepada aku. Ni yang kita harapkan. Doa-doa kita tu pengharapan lah, betul? Apa yang kita doa tu, mana itu yang kita harapkan. Tapi keadaan dan kelakuan kita tu, tak sama dengan apa yang kita minta. Kita minta dekat dengan Tuhan, tapi perbuatannya tu menjauhkan diri dengan Tuhan. Inilah tadi kisah kita ni terumbang-ambing atas dunia ni. Dia sebenarnya dia ni orang hebat dah ni. Cuma tawaduk dia tu, merasakan dirinya tu yang tak sampai lagi kepada Allah. Sehingga dia bersyair, dia menceritakan yang dia ni tak sampai kepada Allah, dia tu umbang-ambing, putus cinta dengan dia. Padahal dia dah duduk kat situ, cuma dia tak berasa. Hatinya bersih, tak ada rasa pun yang dia tu dah beribadat, dah baik dengan Tuhan.
Kita ni buat maksiat tapi berasa dah sampai dengan Tuhan. Bukan main lagi. Perasan ni macam dah jadi wali-wali dah. Yang lelaki-lelaki perasan soleh dah, yang perempuan dah perasan solehah dah. Tapi kelakuan tu kata tumbang ambing. Tumbang ambing. Tak tahulah. Tumbang ambing, terkuntang kanting, tak tahu tak tahulah. Duk liputi gitu. Nak Allah redha tapi buat benda yang Allah tak redha. Nak Allah kasih tapi simpan dalam hati benda yang Allah benci. Macam mana? Sebab tu Allah suruh bersihkan hati kita tu. Jangan ada hasad, jangan ada dengki, jangan ada dendam, jangan ada iri hati, jangan ada ujub, jangan ada riak, jangan ada takabur, jangan ada hubud dunia, hubur riyasah, suka jadi ketua, hubul mal, kasihkan harta, hubut ta'am, kasihkan makanan. Macam-macam penyakit tu, semua penyakit yang nak kena buang kalau nak dekat dengan Allah. Tidak semua penyakit tu ada dekat kita. Bukan penyakit 3 serangkai kita ni. Penyakit buah rambai. Tahu buah rambai macam ni? Semua penyakit hati tu ada dalam diri kita. Semua penyakit hati tu ada dalam diri kita. Macam buah rambai. Sebut je apa jenis penyakit hati, garanti ada dalam diri kita. Maknanya kalau saya tanya, cuba kawan-kawan teka, apakah penyakit hati yang ada dalam diri saya sekarang? Pantang teka, semua kena. Pantang sebut mesti kena punya. Nak cerita banyaknya, nak cerita lengkapnya diri kita ni dengan pelbagai penyakit. Sebut je, rasa-rasa dalam hati kau ada dengki, betul? 10 markah. Kau pula agak apa ada dah? Hubbud dunia, betul? 10 markah. Lagi? Semua betul lah maksudnya. Cuba fikir, cuba teka, apakah sifat mahmudah yang ada dalam hati saya? Tiba-tiba orang tu jawab, satu pun tak ada. Betul. Cuba teka, apa sifat mahmudah, sifat terpuji ada dalam diri saya? Tiba-tiba seorang ni, saya nak jawab. Okey, apa jawapan dia? Satu pun tak ada. Betul. Tapi nak redha Tuhan. Dengki tak habis-habis, bermusuh tak habis-habis, tapi nak Allah redha. Tu yang kata tumbang ambing tadi. Nak gimana yang sebenarnya ni? Tujuan ni sebenarnya tujuan macam mana ni? Tak faham tujuan ni apa? Tumbang ambing gitu. Tak ada matlamat. Nak kata cari redha tapi tak kena dengan cara tu. Tapi harapkan redha, tu maksudnya. Kami harap akan hampir dengan menjauhkan, nak dekat dengan Tuhan, tapi buat benda yang Tuhan tak suka. Diri kelakuan muhal bagi yang empunya lubab. Jadi harap dekat dengan Tuhan dalam keadaan dalam keadaan kita ni menjauhkan diri dengan Tuhan. Harapkan redha Tuhan, harapkan kasih Tuhan dari kelakuan muhal. Maknanya kelakuan yang macam ni muhal. Muhal ni mana? Mustahil. Takkan berlaku benda macam ni. Bagi yang empunya lubab, di sisi orang yang ada mata hati, di sisi orang yang waras, yang berakal, benda ni mustahil ni.
Di sisi orang waras, orang cerdik, orang mempunyai mata hati, ini benda mustahil. Keadaan macam ni benda mustahil. Nak Allah redha tapi buat benda yang Allah tak redha. Ini mustahil bagi orang yang punya lubab, orang yang punya hati, orang yang punya mata hati, ataupun orang yang berakal waras lah. Ya, orang yang waras mustahil lah. Mustahil. Maka minumkan kami daripadamu satu minum yang menghilang duka cita. Oh, dahsyat dia punya syair ni. Maksudnya dia bermohon kepada Allah, wahai Allah, berikanlah kami ni minum, bagi kami ni minuman ya Allah, satu minuman yang menghilangkan duka cita. Seteguk air yang menghilangkan duka cita, dan lagi seteguk minuman yang memberikan petunjuk dan hidayah. Tu maksudnya minuman makanan tadi tu petunjuk lah. Bukan minta makan nu, bukan minta minuman ni. Ni makanan ni, minuman ni tak akan menyejukkan hati dia, tak akan menghilangkan duka cita dia. Minuman ni tak boleh menghilangkan duka cita orang yang tadi tu. Orang yang macam tadi tu keadaan ni. Yang dimaksudkan dengan minuman tadi, pertolongan Allah, petunjuk daripada Allah, selamatkan dia, bagi hidayah, bagi petunjuk, bagi pertolongan. Yang mana dengan hidayah, dengan pertolongan Allah tu boleh menghilangkan duka cita dia tadi tu. Apa duka cita dia ni? Duka cita dia apa tadi? Hatinya tak sampai kepada Allah. Bukan duka cita sebab duit tak ada. Tu duka cita dia orang. Inilah duka cita orang-orang tu, golongan-golongan tu, yang arif billah tu, yang betul-betul kenal Tuhan, kenal diri tu, yang kata kenal diri dengan kenal Tuhan tu. Inilah duka cita dia orang. Bukan duka cita beras habis, bukan duka cita ekonomi merosot, merosot. Bukan. Dia tak risau tentang ekonomi merosot ni. Dia tak risau pun. Dia tak risau pun. Yang menjadi kerisauan apa? Merosot imannya, merosot amalannya, merosot ketakwaannya. Itu yang menduka citakan dia orang. Kita ada. Engkau ada? Aku ada. Aku pun tak ada. Engkau? Engkau pun tak ada. Ada ke perasaan kita risau macam tu? Mana ada. Sebab tu ingat lagi pesan kalam Tuan Guru Haji Abdullah. Dia kata kita ngaji kitab-kitab tasawuf ni supaya kita nampak yang diri kita ni tak ada markah. Supaya kau sedar kau tak ada markah sisi Tuhan. Kau tak payahlah kau nak berasa. Kau nak berasa kau orang taat, kau nak berasa kau orang soleh. Kau tak payah. Kau tak payah berasa. Kau ngaji kitab ni. Ngaji kitab-kitab tasawuf ni, cuba kau bandingkan hati dia dengan hati kau. Perbuatan dia dengan perbuatan kau. Makan minum dia dengan makan minum kau. Cara dia cari dunia dengan kau cari dunia. Cuba kau tengok macam mana. Kalau sama, bolehlah kau nak kata kau ada harapan nak duduk dalam kelompok tu. Ni tak ada. Macam mana nak mendakwa yang diri kita dah baik, dah bagus, tidur 8 jam tak boleh kurang, 7 jam tak sihat.
Bukan main taat lagi kita. Tu cerita tidur pun tak boleh ikut. Macam mana kita nak kata kita masuk dalam golongan kata orang soleh, solehah, bertakwa, aulia? Buat malu lah. Buat malu lah. Malu. Geng-geng tu tengok, tak ada pun kau ni pakaian macam kita orang. Macam mana kau ngaku kau ni daripada kumpulan kami ni? Tengok pakaian tak sama. Maksudnya keadaan dan kelakuan tak ada pun. Tapi kau mendabik dada, mengaku, mengangkat diri, memuji-muji diri, ujub perasan yang kau ni dah soleh, dah solehah, hati dah bersih, cintakan akhirat. Tapi sebenarnya bila tengok tak ada pun sifat-sifat dan kelakuan yang macam tu yang patut ada. Sebab tu Tok Guru kata ngaji kita ni supaya apa? Supaya apa? Kau sedar diri kau siapa. Supaya kau sedar yang kau tak ada apa-apa lagi. Walaupun kau semayang, kau mengaji, begini begitu, kau jangan nak perasan kau ada apa-apa. Kau tak ada apa-apa lagi. Cuba bandingkan ni, duka cita dia. Hati dia pun tak sama. Dia duka cita apabila hilang kasihnya kepada Allah. Hatinya tak sampai kepada Allah. Itu yang menduka citakan dia, merisaukan dia, menyedihkan dia. Kita tak, bukan kita sedih sebab tak khusyuk ibadat, sedih sebab tak istiqamah dalam taat. Itu tak menyedihkan kita. Betul tak? Itu hakikat. Kita kena ngakulah. Kita tak istiqamah dalam taat. Taat jatuh dalam maksiat. Dalam taat jatuh dalam maksiat. Tapi tak menyedihkan kita pun. Yang kita sedih kalau duit habis. Kalau hari ni banyak keluar duit, tu yang menyedihkan kita, tu yang merisaukan hati kita. Ni macam mana kita nak kata kita baik? Macam mana? Tu kata perasan kita ni, tak habis-habis perasan. Dah lah banyak dosa maksiat, perasan lah pula tu. Dosa banyak, maksiat banyak, perasan baik pula. Kalau dah amalnya banyak, perasan kiadalah juga ceritanya. Semayang dah 300 rakaat tiap malam, bertahlil 10,000 sehari, selawat 10,000 sekali tiap hari. Barulah nak kata adalah sikit nak perasan tu. Munasabah lah, walaupun salah, walaupun dosa, kiadalah munasabah nak ngangkat diri macam perasan dah banyak ibadat. Boleh lah juga. Ini tak ada pun. Semayang fardu pun kantoi. Macam mana? Sebab tu banyak lagi penyakit kita ni. Penyakit hati kita ni, duk perasan baik, perasan sudah-sudahlah duk tilik orang, nak sibuk dengan dosa maksiat orang tu jahat. Ni kita ni jahat, kita ni tak selesai lagi ni. Jahat kita ni, hati kita tak baik-baik ni, bila kita nak settlekan ni? Jadi tak payah heboh orang lain, tak payah heboh dosa orang. Doakan saja orang lain jadi baik. Bila dia baik, kita dapat manfaat. Betul tak? Kalau orang lain tu baik, kita pun dapat tumpang kebaikan dia, manfaat dia. Duka cita dan menunjuk kepada jalan yang sawab. Makna, ya Allah, bagilah kami ni satu minuman yang bila aku minum ni hilang duka cita yang ada dalam hati aku ni, dan menunjuk aku kepada jalan yang benar. Sebab apa yang aku sedang alami ni jalan tak betul ni, tumbang ambih ni. Nak redha Allah tapi buat benda yang Allah benci. Ini bukan jalan yang betul ni. Ini jalan sesat ni. Hei Tuhanku, wahai Allah, maknanya, dan penghuluku dan persandaranku, maksud persandarku, mana tempat aku bergantung. Ni kalam-kalam orang duk cinta dengan Tuhan ni. Ni kalam-kalam ayat-ayat orang cinta, rindu, dendam dengan Tuhan ni. Ni puisi-puisi dia orang lah ni. Dia orang ni, dia macam kekasih. Dia memang macam kekasih. Memang dia bercinta sungguh. Macam kita cinta dengan makhluk tu.
Kan? Risau kalau tak bertemu, risau kalau begini. Mereka risau kalau tak bertemu Allah, risau kalau tak dapat berhubung dengan Allah. Dia macam tu. Sebab tu kalau nak ikutkan, kalau nak mengikut pahaman-pahaman tu yang duk kata puji-puji Nabi itu syirik, banyak artis syirik dah. Betul tak? Kalaulah atas alasan mereka memuji-muji Rasul itu mensyirikkan, sebab tu dia orang benci salawat-salawat ni. Sebab tu dia orang benci qasidah-qasidah ni. Sebab tu semua puji-pujian terhadap Rasulullah SAW. Jadi pada mereka kalau puji Nabi ni lebih-lebih, jadi kafir. Kalau macam tu nampak gayanya banyak artis murtad dah, syirik dah. Sebab apa kata begitu? Tiliklah lagu-lagu dia, tiliklah lirik-lirik dia, macam mana dia menggambarkan cintanya kepada makhluk tadi. Betul tak? Padahal yang dipuji-puji, yang dipuja-puja tadi sanggup terjun lautan api, sikit hari lagi keluar, sanggup masuk neraka demi cintaku padamu. Padahal tu dia menceritakan memuji-muji makhluk tu yang ada buat dosa maksiat tu. Ini yang dipuji-puji dalam qasidah burdah tu Rasul yang maksum. Faham tak tu? Jadi janganlah duk berdengki dengan orang bersolawat, berqasidah. Mu tak nak bersolawat, mu duk diam-diamlah. Kamu nak bersolawat, ikut solawat yang Nabi ajak, silakan, bagus. Dan jangan menyesatkan pula ulama-ulama yang mengkarangkan solawat-solawat yang nak menggambarkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Sebab cinta kamu pada Rasul tak sama macam cinta mereka kepada Rasul. Mereka rasa tak puas dengan solawat tu, maka mereka mengarangkan solawat-solawat yang lain yang nak menggambarkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kata syirik pula dah. Syirik tahu mana? Kau faham tak syirik ni apa? Menduakan Tuhan tu syirik, ataupun menyamakan Nabi macam Tuhan tu syirik, ataupun merendahkan Tuhan daripada Nabi baru syirik. Allah. Sebab tu bahaya penyakit hasad dengki. Tadi kita baca kitab ni juga, bab penyakit hasad dengki yang ada di kalangan orang yang berilmu agama. Sentiasa nak cari salah dan nak menjatuhkan orang lain apabila orang tak bersetuju dengan kita. Na'udzubillah. Habis. Hei Tuhanku dan penghuluku dan persandaranku dan menolongku, dan siapa kepadanya maaf. Hei Tuhanku, wahai Allah maksudnya, wahai penghuluku, wahai persandaranku dan menolongku, dan siapa kepadanya maaf. Maknanya kepada siapa tempat aku nak mengubati segala penyakit ni. Siapa yang boleh merawat penyakit aku ni, ya Allah? Kalau bukan Kau, tak ada lain dah, ya Allah, yang boleh mengubatkan hati aku ni yang sedang berduka cita, yang sedang sakit ni. Tak ada yang lain melainkan Kau lah, ya Allah, tempat aku bergantung. Kerana Kau sahaja yang boleh menyembuhkan segala penyakit. Jadi seolah-olah memang dia bercinta sungguh-sungguh. Dia
Dia bukan buat-buat ni, memang betul-betul hati dia orang memang macam tu. Memang hati dia orang macam tu. Yang kata tak ada. Ni jenis hamba-hamba pilihan Allah ni. Hei dukun penyakit. Lagi dukun. Wahai dukun penyakit. Ni kena ke puak-puak tu. Kena ke puak-puak tu, habislah lah. Habislah lah. Memang jadi modal lah ni. Tuhan dia katanya dukun. Sebab tu puak-puak tu dia anti kitab tasawuf ni. Sebab dia tak faham apa maksud yang tersirat di sebalik tu. Sebab tu ada mamak seko tu duk kata kitab tasawuf ni macam air longkang, air car katanya. Punya dia mengkajinya ilmu tasawuf. Dia kata mana ilmu tasawuf ni ilmu yang kotor kata dia. Padahal dia tak erti. Dia tak reti, dia tuduhnya kitab salah. Kau tak faham syair, kau nak salahkan tukang syair pula. Kau tak faham maksud syair dia. Dia bersyair dengan perasaan dia, rindu dendam dia, asyik dia, mabuk dia. Kau nak baca dalam keadaan kau waras. Macam mana kau nak faham kalam orang yang gila padahal kau waras? Faham tak tu? Macam mana kita nak faham kalam-kalam orang yang gila dengan Tuhan sedangkan kita ni gila dunia? Faham tak? Hai dukun penyakit, hai marahmu bagi segala luka dan yang melepaskan daku daripada segala awsab, makna yang menyelamatkan aku daripada segala jenis penyakit. Tiada ku ketahui dengan apa aku ubatkan sakitku. Ya Allah, aku tak tahu nak ubatkan hati aku ni macam mana. Ya Allah, tak tahu apa penawar dia. Ya Allah. Dia merayu dengan kekasih dia tadi. Inilah munajat-munajat mereka. Malam-malam duk bangun bertahajud, bermunajat tu. Inilah luahan hati dia tu. Memang dia sungguh-sungguh. Memang sungguh-sungguh. Bukan buat-buat. Subhanallah. Hebat ni hamba-hamba Allah yang Allah pilih sampai macam tu sekali. Jadi orang-orang macam ni jasad dia ada kat sini, hatinya meluat, menyirap, menyampah dah dengan dunia. Tak sabar nak bertemu dengan kekasih dia tadi. Dia sangat-sangat kasih dengan Allah. Sebab apa? Di antaranya memandang terlalu banyaknya kebaikan Allah pada diri dia. Apa dia tak kasih je? Macam orang buat baik dengan kita, sangat-sangat buat baik dengan kita. Kita tak minta tolong pun dia tolong. Kita tak mau pun dia bagi. Kita tak minta pun dia bagi. Dalam keadaan kita sedar pun dia tolong. Dalam keadaan tak sedar pun dia tolong. Bukan kita je, anak bini kita pun dia tolong sekali. Patut ke tak cinta pada orang macam tu? Patut ke tak sayang? Patut ke tak kasih dengan orang yang macam tu sifat dia? Siapa yang dimaksudkan tadi? Allah lah. Maknanya kita ni tak dapat lagi nak meletakkan cinta kita kepada Tuhan, padahal Tuhan tu menolong kita serba-serbi, ditolong kita ni. Makan minum kita, gerak-geri kita, akal fikiran kita, keselamatan kita, anak bini kita, mak bapak kita, adik-beradik kita, orang-orang yang kita sayang. Siapa lagi orang yang kita sayang? Mereka pun dijaga oleh Allah juga. Punyalah banyak pertolongan Tuhan. Pun kita ni tak dapat nak kasih pada Tuhan yang macam tu punya baik. Tu masalah hati kita lah tu. Sebab hati kita ni dah kasih dengan dunia. Dah kasih dengan dunia tadi. Jadi hati kita ni dah teruk dah. Hati kita ni dah tenat dah.
Puluh tahun dah kita ajar hati kita ni dengan cintakan makhluk, cintakan dunia, cintakan makhluk, cintakan dunia, cintakan kekayaan, cintakan kemegahan, cintakan puji-pujian, sampai terlupa yang memberi segala-gala itu. Kita cintakan sebab benda-benda yang dibagi, bukan cinta yang memberi tadi. Kita cinta yang dibagi, maknanya kita berseronok dengan nikmat, bukan berseronok dengan yang memberi nikmat. Maknanya hati kita tak sampai. Dunia ni bukankah Allah yang bagi? Jadi kita cintakan dengan apa yang dia bagi tadi, bukan cinta pada yang membagi tadi. Itulah masalah kita sekarang ni. Mereka ni lain. Mereka ni yang betul-betul menghargai Allah Ta'ala tu, sebab nampak kebaikan Tuhan tu. Dia merasakan kebaikan Tuhan tu pada diri dia, dalam hidup dia sentiasa. Dia kata, aku tiada ketahui dengan apa aku ubatkan sakitku, ya Allah, atau dengan apa aku kemenangan pada hari hisab. Macam mana aku ni nak selamat di hari kiamat besok? Tak tahulah siapa yang boleh menyelamatkan aku. Tak adalah melainkan Kau, ya Allah. Tu luahan dia. Dan jikalau engkau kata tiadakah sanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahbaniyatu ummatil julusu fil masajid, betapa duduk berbuat ibadat umatku itu duduk di dalam masjid. Maksudnya hadis ni tadi nak menggambarkan bahawa nak memberi faham hadis Nabi ni menggalakkan kita ni duduk di masjid, makna bercampur dengan orang. Kan kita ni cerita pasal uzlah ni tak habis lagi. Betul tak? Imam Ghazali suruh kita mengasingkan diri. Tiba-tiba tengok pula ada hadis-hadis Nabi yang Nabi suruh duduk di masjid, bercampur gaul dengan orang. Jadi nampak macam ada perselisihan di situ. Tapi sebenarnya tak ada selisih, hari tu dah hudai dah. Maksud yang tak suruh campur benda yang tak baik. Benda yang baik campur. Begitu. Maka adalah pada hadis ini menegahkan mengasingkan dirinya, maka ketahui olehmu bahawasanya yang demikian pada yang lain daripada zaman fitnah. Ditanggungkan. Maknanya yang Nabi suruh duduk di masjid tu pada zaman yang aman dari fitnah. Sekarang ni kat masjid pun tak aman daripada fitnah dah. Pahaman Wahabi banyak dah kat masjid. Fitnah lah tu. Pahaman pelik-pelik ada dalam masjid, betul? Jemaah yang pahamannya pelik-pelik, betul? Ada kat masjid tu. Jadi campur waktu solat je lah. Waktu lain tak payah dah. Takut-takut terkena fitnah tadi tu. Jadi hati-hati nak pergi masjid sekarang. Sebab kat masjid pun dah ada di antara fitnah mana? Tersebarnya pahaman yang sesat, lagi menyesatkan orang. Jadi hati-hatilah zaman sekarang ni. Kat masjid pun tak aman fitnah dah. Pengerusinya kadang-kadang, imamnya kadang-kadang, yang membimbing masjid tu orang yang pahamannya bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kat masjid pun dah tak selamat dah. Kat masjid pun dah ada fitnah dah. Jadi tilik kepada hadis tadi ni, zaman tak ada fitnah. Dan pula bawanya duduk masjid dan tiada ia bercampur akan manusia dan tidak bermasuk-masukkan, mana tak bergaul dengan mereka itu, maka adalah dengan seorang serta mereka itu, dan iaitu pada makna asingkan diri daripada mereka itu. Maknanya kena asingkan diri, tidak campur dengan orang-orang walaupun di masjid tu tadi tu, apabila dah berlakunya fitnah. Solat Jumaat pergi. Lepas tu kalau benda-benda yang tak ada urusan penting dalam masjid, tinggalkan. Kecuali benda yang benar, benda yang betul, boleh join. Benda yang tak benar, kalau dipanggil penceramah yang pelik-pelik pahamannya, jangan pergi.
Sebab di situ dah tersebarnya fitnah. Ajar orang biadab dengan habaib, ajar orang biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang disampaikan di masjid. Jangan jangan beribadat begini. Jangan buat seperti yang ulama-ulama suruh, buat ikut hadis dan Quran saja. Yang ulama-ulama suruh jangan buat. Tu fitnah lah tu yang dah sekarang ni sedang tersebar kat masjid, kat surau. Jadi dia tak aman dah. Jadi maksudnya hati-hati dah. Campur yang baik-baik saja, pergi majlis-majlis ilmu yang benar saja. Yang tak benar jangan pergi. Boleh faham makna kena uzlah, kena asingkan diri. Kalau kita buat kerah kepala kak, buat degil kak, habislah, terkenalah fitnah tu. Dulu dia tak pergi masjid, elok aje fahaman dia. Hormat alim ulama, hormat para habaib. Dengan sebab pergi masjid dah jadi biadab pula dengan habaib. Dah jadi biadab pula dengan orang-orang yang berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu tak pergi masjid tak macam tu. Nampak tak tu? Sejak pergi masjid, sejak pergi kuliah jadi macam tu, lagi jahat daripada sebelum lagi. Mengatakan golongan-golongan ni syirik. Berat tu. Menuduh golongan-golongan para habaib ni syirik pula dah. Sembah kubur pula dah. Berat-berat tuduhan dia tu. Dulu tak pergi masjid tak tahu fahaman tu. Sejak pergi masjid dah terikut fahaman tu. Tu kata fitnah. Dia hati-hatilah tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat. Jaga-jaga baik-baik diri kita. Jaga-jaga baik-baik diri kita. Sekarang ni fitnah dah masuk dah, sampai ke masjid masuk dah. Pandai-pandailah bawa diri. Pandai-pandailah bawa diri. Pandai-pandailah cari kawan, pandai-pandailah cari guru. Salah guru, salahlah agama kita. Salah guru, salahlah akidah kita. Jagalah baik-baik. Jadi pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Wallahu a'lam. Jadilah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kabul, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah bagi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk beramal, mudah-mudahan Allah beri kesihatan, keafiatan, panjang umur, murah rezeki, diampunkan segala dosa-dosa kita, nak bini kita, suami, kawan-kawan, kenalan-kenalan, orang yang banyak tolong kita, orang yang banyak bantu kita, orang-orang yang banyak memudahkan urusan kita, orang-orang yang tolong menunaikan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan mereka ini semuanya diberi keampunan, keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat kali ganda baik dengan segala kebaikan yang diorang buat dengan kita. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka dengan balasan baik yang berlipat-lipat kali ganda nanti di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Dan kita doa juga mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada umat Islam di Palestin, para mujahidin di Palestin. Mudah-mudahan Allah Taala menghantarkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang syahid, mudah-mudahan Allah Taala terima mereka sebagai syuhada. Dan kita mendoakan mereka-mereka yang sedang berjihad diberi pertolongan, bantuan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menghancurkan, mengalahkan, mengkucar-kacirkan golongan-golongan yang hasad, dengki, dendam, khianat dengan umat Islam. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita ni nanti, anak bini kita semua, kawan-kawan kita ni direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat, mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberi syafaat oleh
oleh para alim ulama. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mati sebagai syahid. Mudah-mudahan kita dapat pahala syahid, kelebihan syahid sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara hati kita daripada sifat madmumah. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita hiaskan hati dengan sifat mahmudah. Mudah-mudahan Allah jauhkan hati kita daripada sifat-sifat dan penyakit-penyakit yang menghancurkan, merosakkan, memusnahkan amal ibadat kita. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutul unsa wa dzakar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita dan ahli keturunan kita daripada terikut, terpesona, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang biadab, pahaman-pahaman yang jahat, pahaman-pahaman yang kotor, pahaman-pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik di sisi Allah. Moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi kelak akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Doa untuk semua insya-Allah. Doa kita untuk semua, untuk semua, untuk semua. Doa untuk semua. Bang minta maaf bang, nak dua kaki sikit bang. Boleh. Nak dua kaki saya. Siapa Syafiq? Syukri, minta maaf Syukri. Boleh. Ya Rabbi. Sini dah. Ini ada abang pula. Boleh. Ya Allah. Tak apalah. Selamat. Bang, ini ramai orang sekarang. Ni cuti ni. Kedai ramai orang. Ada tambah sikit musim cuti Di Melaka ramai ni. Bandaraya bersejarah ni. Rumah Merah ni. Pakcik Rumah Merah pakcik. Orang cuti. Pakcik punya boleh lah. Pakcik punya boleh lah. Kasau. Allah. Selamat rehat semua. Terima kasih yang mengikuti, yang baru kenal, yang dah lama kenal, yang baru follow. Terima kasih. InsyaAllah sama-sama saling mendoakan. Jangan lupa selamat rehat dalam rahmat Allah, selamat rehat dalam redha Allah, selamat rehat dalam keampunan Allah. Berehat, selamat berehat. Besok ada urusan macam-macam lagi. Semoga dipermudahkan. Saya nak bungkus dong. Saya nak bungkus je. Saya nak minum ni, air pun ada. InsyaAllah. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah wa sallallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sahabat, moga diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpa lagi. Abah Selembah Daun Azman. Terima kasih Azman. Abah Selembah Daun. Siapa lagi? Nana, Mama Sal, Hati